KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, Wani Kerry. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda semua sihat-sihat belaka kerana di sini Wani nak memberitahu kes kita hari ini adalah sebanyak 12,528 kes. Jadi dengan jumlah sebegitu, Wani nak pesan yang kita semua ni masih belum menang lagi sebagai rakyat Malaysia. Jadi sentiasalah jadi rakyat yang bertanggungjawab dengan sama-sama mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana caranya? Sangat mudah, sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Baiklah, hari ini untuk subjek kita akan sama-sama belajar satu subjek yang agak menarik dan subjek yang Wani gemari, iaitu pendidikan muzik. Siapa yang ada bercita-cita nak jadi ahli muzik tu bolehlah saksikan program ini sampai ke penghujungnya. Dan sekarang ini kita nak saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Mari kita bawakan bersama dengan kita di studio sukses hari ini Cikgu Abidsa binti Yusof. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Cikgu? Alhamdulillah. Wah, ini Wani pertama kali. sihat? Sihat Alhamdulillah Cikgu. Pertama kali kita bersua di studio sukses dan Cikgu Abidsa atau lebih dikenali sebagai Cikgu Abid ya? Ya, betul. Sudah mempunyai 9 tahun pengalaman mengajar dan merupakan jurulatih utama kebangsaan pendidikan muzik. Ya. Wow, hebatlah cikgu ni. Terima kasih. Sebelum kita nak kenal lebih lanjut dan nak tahu apa yang akan cikgu ajarkan, Wani seperti biasa akan menjemput semua guru kita untuk pergi ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan. Jadi cikgu boleh pakai hand sanitizer. Wani pun boleh pakai sebagai langkah berjaga-jaga. Okey. Lepas kita dah pakai, barulah kita boleh berkenalan dengan cikgu dengan lebih lanjut. Cikgu Abid, Ya, mungkin cikgu boleh kongsikan hari ini kenapa cikgu pilih tajuk ini dan apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey Wani, untuk hari ini tajuk kita adalah berkaitan dengan chord. Okey, so biasanya kalau chord ni memang selalulah untuk pemuzik-pemuzik, memang ini adalah satu-satu topik yang penting dan menarik. Okey, jadi kita akan sama-sama lihat sampai ke penghujungnya lah. Okey, boleh. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak berkenalan dululah dengan anak murid cikgu hari ini. Kita nak tanya mereka semua ni, mana tahu ada yang simpan cita-cita nak jadi komposer ke cikgu ahli muzik kan. Jadi jom, kalau sudah bersedia, mari kita bawakan semua anak murid cikgu bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hai. Kita ada 6 murid di sini tapi satu je suara. Mana suara yang lain ni Kak Wani nak dengar? Apa khabar semua? Hai. Hello. Okey, semua sihat. Jadi Kak Wani nak minta anda perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda. Kita mulakan dengan low majing. Dipersilakan. Hai, selamat petang kepada Cikgu Habib dan Kak Wani. Nama saya Meijing. Saya 17 tahun dan cita-cita saya nak jadi seorang musician performance. Wow, musician performance. Hebat Meijing. Seterusnya kita ada Mas Dian. Wow, ni unik nama ni. Ya, Mas Mas Dian. Dian. Silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Mas Dian Syaputra, Visionario. Boleh panggil saya Mas. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang biologis. Biologis. Wow, biologis yang ada kemahiran dalam kemahiran muzik. bermuzik, ya. Hebat. Seterusnya kita ada Muhammad Alimi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alimi bin Nurdin. Boleh panggil saya Muhammad Alimi. Boleh panggil saya Alimi. Cita-cita saya boleh buka bakery sendiri, satu tempat yang aman. Wow, nak jadi boleh kata ni Buka kedai. buka kedai bakery. Ya. Hebat Alimi. Seterusnya kita ada Hazman. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wan Hazman. Cita-cita saya nak jadi seorang
musician. Nak jadi musician, ahli muzik apa tu? Um, masih berfikir. Masih berfikir. Sebab dia ada a few instrument dia boleh main. Mungkin dia nak fikir yang kita mana bagi satu. mereka fikir sepanjang 1 jam ni. Nanti hujung rancangan Kak Wani nak Dia tanya, tanya okey? balik. Seterusnya kita ada Chong Ziken. Silakan. Hai, salam sejahtera kepada Cikgu Afiq dengan Kak Wani. Nama saya Chong Siken, boleh panggil saya Chong. Saya dari SMK Seperating. Cita-cita saya nak menjadi seorang guru muzik. Guru muzik macam Cikgu Abid kita di hadapan ini. Okey, dan akhir sekali kita ada Antasha. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Antasha Tan, boleh panggil Tasha, dari SMK Desa Petaling. Cita-cita saya nak jadi musician yang berjaya. Musician yang berjaya, sama-sama kita doakan mereka semua. Jadi itulah dia, kita dah berkenalan dengan 6 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Petaling, Kuala Lumpur. Dan sekarang ini kita nak dengarkan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek pendidikan muzik. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mempelajari muzik tidaklah sesusah yang disangkakan. Malah ianya memberi banyak kebaikan. Sebagai intihan, kita dapat tahu tentang teori-teori muzik dan juga kegunaan alat-alat muzik. Biasanya, ramai yang menganggap muzik ini tiada kejaya. Akan tetapi, ianya akan mendorong kita ke arah kejayaan yang lebih bagus. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Umairah binti Azrul Effendi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Ahmad Said, Batu Waf, Pulau Pinang. Saya mengambil SPM Pendidikan Muzik ini kerana saya sangat meminati dalam bidang muzik sejak kecil lagi. Semasa saya di tingkatan 1 hingga tingkatan 5, saya dapat membuat persembahan di sekolah dan di luar sekolah. Subjek muzik juga merupakan subjek yang merentas ke kurikulum. Sekian, terima kasih. Pendidikan muzik merupakan subjek yang sangat menyeronokkan dan mudah difahami. Kami bukan saja dapat belajar dan mencuba pelbagai jenis alat instrumen, tetapi kami juga dapat mengetahui jenis-jenis alat tradisional dan latar belakangnya. Guru muzik kami merupakan guru yang sangat sporting dan sanggup melakukan apa-apa aktiviti yang melibatkan muzik. Didik TV KPM. Nah, tu dia keluar sudah bunyi Sabahnya tu, bunyi Cikgu. Sabah. Wow, dari Sabah pun kita ada student kita, ya. Okey, Cikgu, mungkin sebelum kita berehat seketika, Cikgu, saya nak tanya Cikgu lah. Ya. Ada yang mengatakan bahawa pendidikan muzik ni sebenarnya tiada masa hadapan. Cikgu setuju ke dengan statement tu, Cikgu? Cikgu kurang setujulah sebab muzik pun salah satu daripada cabang ilmu yang ada. Jadi ini kita boleh jadikan dia sebagai satu serious business muzik. Macam sekarang banyak juga pemuzik yang berjaya bukan saja di Malaysia, malah di luar negara juga. Betul. Macam Wani sendiri pun, Wani merupakan seorang penyanyi dan kita belajar muzik. Dan bagi Wani sendiri, kalau nak buat satu lagu tu, kita perlukan khidmat komposer, lirisis dan ramai lagi. Dan itulah antara cita-cita yang mereka boleh capai dengan adanya subjek pendidikan muzik. Jadi kalau anda nak tahu menariknya pendidikan muzik ini, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek kita hari ini, pendidikan muzik. Dan sekali lagi Wani ingin pesan pada anda semua, tidak kira di mana anda berada, sentiasalah jaga SOP anda dengan bagaimana caranya, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baik. Wani nak tanya, murid atas salian semua dah bersedia ke belum? Kalau sudah bersedia, sila tunjukkan thumbs up di depan kamera macam ni. Okey, dengan penuh semangat kita dah nampak mereka bersedia. Cikgu dah sedia, Cikgu? Sedia. Okey, jom kita mulakan pembelajaran kita untuk subjek pendidikan muzik. Dipersilakan. Terima kasih Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton Sukses SPM 2021, terutamanya kepada calon SPM yang menduduki subjek pendidikan muzik kod 2621. Jadi pada hari ini bersama cikgu akan kongsikan satu topik, iaitu topik tentang kod. Okey. Untuk dalam slot hari ini, cikgu akan bahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama adalah tentang kod itu sendiri. Yang pertama, cikgu akan sentuh tentang kod dalam kedudukan perdu. Yang kedua,
chord primer bagi nada major, dan seterusnya adalah chord primer bagi nada minor. Okey, dalam bahagian yang kedua, cikgu akan bersama-sama dengan anda berkongsi tentang contoh-contoh soalan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu tajuk chord. Okey. Alright. Okey. Sebelum tu kita nak tanyalah anak-anak murid yang hari ni di dalam talian. Okey, apa itu chord? Kita tanya dulu apa itu chord. Siapa tahu? Siapa nak cuba? Okey, Mas Dian. Okey, apa itu Mas? Chord. Chord ni biasa digunakan untuk mengiringi melodi. Sebagai contoh, seseorang tu menyanyi diiringi oleh instrumen-instrumen yang boleh bermain chord seperti gitar, piano. Chord itu sendiri merupakan 3 buah not yang dimainkan secara serentak. Okey. Okey. Macam dah lengkap dah tu. Ya, bagus Mas Dian. Okey, terima kasih Mas Dian. Okey, chord ialah 3 atau lebih not yang dimainkan, yang disusun dan dimainkan secara serentak. Jadi tadi Mas ada cakap tentang alat-alat muzik yang boleh memainkan chord. Okey, selain daripada tadi Mas ada bagi contoh piano dengan gitar tadi kan. Okey, kita tak tanya yang lain, apa lagi alat muzik yang boleh memainkan chord, sebab ada alat muzik tak boleh mainkan chord. Jadi kita tanya kawan-kawan kita apa contoh lagi. Mungkin Azman boleh beritahu cikgu satu contoh alat muzik yang boleh memainkan chord. Apa dia Azman? Xylophone. Xylophone. Okey, kalau kita gunakan mallet yang bukan 2 mallet lah, dan kita boleh ketuk dalam serentak, kita boleh mainkan chord. Selain daripada itu, yang lain boleh tak? Tasha ada satu lagi yang boleh memainkan chord. Okey, apa dia Tasha? Angklung. Angklung boleh. Ada angklung yang memang dah set up untuk main chord, boleh. Ataupun kalau ada satu pieces kita boleh mainkan serentak untuk jadikan dia chord pun boleh juga. Antaranya adalah ukulele pun adalah kita boleh main chord. Banyaklah instrumen yang boleh mengiringi melodi. Contohnya orang menyanyi ataupun kita mainkan alat muzik yang contoh violin. Okey, diiringi dengan chord. Alright? Okey, itu dia chord. Okey, untuk hari ini kita tadi akan belajar tentang chord pada kedudukan perlu. Apa itu kedudukan perlu? Iaitu kedudukan asal chord. Macam untuk silibus kita hanya belajar pada kedudukan perlu sahaja, tidak ada pembalikan dan sebagainya. Jadi kita fokus kepada kedudukan perlu, dan kita akan tengok chord primer major, iaitu nada major sehingga 2 sharp dan 2 flat, dan juga chord primer minor juga untuk 2 sharp dan 2 flat. Alright, kita pergi untuk topik chord. Cikgu nak tanya, dalam soalan paper SPM, kertas SPM, dekat mana kamu akan jumpa tentang topik chord ni? Sepatutnya ni soalan dah kena tahu dah dekat mana. Biasanya soalan tu akan ditanya di mana? Di bahagian mana? Siapa pernah buat analisis? Keluar kat bahagian mana? Kat mana soalan ni? Mungkin Alimi boleh cuba. Alimi. Alimi selalu jumpa soalan ni dekat bahagian mana Alimi? Okey Alimi, sila. Dekat soalan kertas 1 bahagian A nombor 3 saja. Okey, biasanya kertas untuk topik chord adalah pada kertas 1, bahagian A, sebab kita tahu untuk kertas 1 ada 2 bahagian A dan bahagian B, dan bahagian A tu ada 3 soalan, dia di antara dalam 3 soalan tu dalam aspek harmoni, sebab kita tahu chord berada dalam aspek harmoni. Jadi untuk soalan tentang chord adalah dalam soalan 1 hingga soalan 3, mana satu tak tahu, iaitu dalam aspek harmoni. Alright, tu nak kena tahulah, sebab kita nak kena set dekat mind dekat mana soalan-soalan tu yang biasanya akan ditanya. Alright, okey. Kita bagi apa yang penting yang cikgu nak kongsikan dalam topik ini adalah yang pertama, kata kunci, iaitu tanpa tanda nada dan juga dengan tanda nada. Sebab kebiasaannya kesalahan murid-murid apabila meletakkan tanda nada pada tempat yang salah. Jadi kena tengok kata kunci yang betul, tanpa tanda nada di mana, dengan tanda nada perlu letak tanda nada di mana. Alright? Baik. Yang seterusnya, ini adalah tanda nada. Cikgu tahu untuk tahap ini semua sepatutnya dah menguasai tanda nada sehingga 2 sharp 2 flat. Jadi kalau dah tingkatan 5 sehingga 3 sharp 3 flat, patutnya dah menguasailah tentang tanda nada, iaitu ini yang cikgu ada buat jadual. Jadi biasanya cikgu akan rujuk dekat sinilah. Okey. Alright, cikgu letak tepi dulu jadual ni. Seterusnya adalah macam mana untuk membina chord. Jadi untuk hari ini cikgu akan kongsikan dengan anda semua teknik. Ada dua teknik yang cikgu akan kongsikan. Yang pada cikgu ini adalah antara teknik mudah untuk kita membina chord, iaitu teknik 3 fingers
dan juga teknik kiraan semitone. Memang ada teknik lain tapi ini yang cikgu akan kongsikan kepada anda hari ini. Dan ada satu tip yang cikgu nak kongsikan apabila kita membuat membina chord. Sekiranya not pertama tu adalah di atas garis pada balok, not ketiga dan kelima automatically akan berada di atas garis juga. Begitu juga kalau not tu di dalam balok berada pada ruang, automatically not ketiga dan kelima juga pada ruang. Tak apa, nanti ni kita akan tengok pada seterusnya. Kita akan buat latihan bersama-sama. Ya, betul. Yang seterusnya yang penting adalah tentang numerasi Roman, iaitu chord primer. Ini juga kita akan tengok nanti. Ni cikgu just cuma beritahu apa yang penting dalam topik ini. Right? Ini adalah jadual tentang chord primer. Nanti kita akan tengok. Right? Okey, jom kita dah boleh mulakan dengan tentang membina chord dalam kedudukan perdu. Okey, dari ni semua? Okey. Contoh soalan adalah untuk membina chord iaitu D major. Okey, untuk D major. Okey, sekarang yang cikgu nak tunjukkan adalah cara yang pertama yang cikgu akan kongsikan iaitu cara three fingers. Okey, sekarang Wani pun boleh join sekali lah dan juga di rumah pun boleh sekali join cikgu. Okey, untuk kita cuba teknik three fingers. Okey, yang pertama kita akan gunakan tangan kita. Okey. Dan pastikan kamu punya tapak tangan adalah menghadap ke depan. Jadi kalau yang tangan kiri boleh semua sama. Dua-dua sama. Alright. Cikgu gunakan tangan kiri. Okey. Kita akan nomborkan jari kita. Okay, kita akan nomborkan jari kita. Jari 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kenapa cikgu buat jari tu ke kanan? Maksudnya kalau tangan kanan dia akan menghadap ke kiri. Sebab bila kamu menotasikan dia akan ikut kedudukan. Kalau cikgu buat macam ni, kedudukannya nanti dah terbalik. Jadi cikgu buat kedudukan begini. Alright? Okey. Kemudian kita akan letakkan nombor untuk setiap jari. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian untuk soalan adalah minta D major. Jadi kita mula meletakkan D pada not yang pertama. D, E, F, G dan A. Alright? Cikgu letakkan D, E, F, G dan A. Tapi untuk chord kita hanya guna not 1, 3 dan 5. Sebab tu nama dia three fingers. Okey? 1, 3, 5. Jadi 1, 3, 5 adalah not D, not F dan not A. Okey? Alright. So D, F, A adalah chord. Okey? Sebab dia adalah 3 not yang dimainkan serentak. Okey, kemudian apa yang kita perlu buat adalah kita semak tanda nada. Okey, ini cikgu dah notasikan D, F, A. Kemudian kita semak tanda nada. Untuk D major tanda nadanya adalah apa dia? Kita kat sini F sharp, C sharp. Jadi F sharp, C sharp. Tadi kamu dah letakkan three fingers D, F, A. Okey. Sekarang ni untuk tanda nada bagi D major F tu perlu di sharpkan. Okey. Jadinya F tu perlu ada sharp. Ada sharp. Ya, sebab tu kita letak D, F sharp, A. Jadi D, F sharp, A adalah not untuk D major. Chord D major. Itu adalah salah satu cara iaitu three fingers. Boleh faham tak yang tu? Mana boleh faham? Faham cikgu. Maksudnya sharp tu kena berada di kedudukan F. Ya, betul. Sebab kita tengok pada jadual. So kita kena refer lah. Lepas kita dah semak 1, 3, 5 nombor tu, kemudian kita tengok pada tanda nada. Okey. Boleh? Maksudnya tanda nada ni murid semua memang kena hafal lah kena kan hafal. cikgu? Memang kena hafal. Kalau hafal, insya-Allah memang senang lah nak buat. Alright. Okey, kita pergi kepada cara yang kedua. Okey, cikgu guna soalan yang sama iaitu D major, tetapi kita guna teknik yang berlainan iaitu teknik kiraan semitone. Okey. Macam mana nak buat kiraan semitone? Yang pertama adalah kamu pastikan formula untuk major atau untuk minor. Jadi kalau soalan minta D major, formula mana kita perlu guna? Maging? Maging mula tak dengar suara lagi maging. Okey, untuk D major kita nak guna formula mana maging? Formula major ke minor? Major. Formula major lah sebab kita nak D major. Jadi kita gunakan formula major. Kalau soalan minta minor, kita gunakan formula minor. Alright. Cuma kalau kamu lihat, ini adalah jarak di antara not pertama dengan not ketiga iaitu 4 semitone. Untuk baca dia lah. Jadi jarak di antara not ketiga dan not kelima adalah 3 semitone. Okey. Tapi untuk minor dia terbalik. Okey. Jarak di antara not pertama dan not ketiga adalah 3 semitone.
Manakala jarak di antara not ketiga dan not kelima adalah 4 semitone. Right. Okay. So kita tengok macam mana nak buat. Kamu perlu notasikan not 135. Sama macam tadi, kita boleh gunakan juga 3 fingers. 135 iaitu apa tadi? Dapat D, F, E, yes, D, F dan juga A. Alright, kita notasikan D, F dan juga A. Kemudian apa kita boleh buat kalau kadang-kadang ada murid yang tanda nada, macam kadang-kadang mungkin terlupa dan sebagainya, kita boleh gunakan teknik ni dengan teknik semitone. Macam mana nak kira? Okey, untuk kirakan semitone ni adalah, lihat bermula dengan not D. Okey. Jarak sehingga 4 semitone. 4 semitone maksudnya pergerakan ke kunci seterusnya. Okey, kita tengok 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kita berada pada kunci hitam ni, black keys. Okey, untuk black keys sekarang apa yang kamu perlu buat? Yang kamu dah letakkan 135, jangan ubah note tersebut. Apa yang kamu boleh buat adalah cuma menambahkan tanda kromat. Cikgu nak tanya, apa tu tanda kromat, Chong? Boleh bagi contoh? Contoh tanda kromat. Tanda kromat tu sharp dengan Sharp? flat. Yes, sharp dengan flat. Okey. Jadi sekarang ni yang ada adalah F sharp. Yang ada adalah F. Tapi setelah kita kira 4 semitone, dia berada dalam kekunci hitam iaitu apa? Kena letak apa tu? Kena letak apa, Chong? Kena letak apa tu? Sharp. Kena letak sharp. Ya, sebab sharp adalah menaikkan 1 semitone. Okey, jadi kita kena letak sharp. Sebab dekat sini sebenarnya untuk black keys ni dia ada enharmonic iaitu F sharp ataupun G flat. Tetapi disebabkan kita dah kira 135 adalah F, jadi kita cuma boleh letakkan sharp. Kita tak boleh gunakan F, G flat, A tak boleh. Jadi kita kena letakkan sharp saja. Remain apa yang kamu dah letakkan 135 pada 3 fingers tadi. Alright. Maksudnya mereka boleh pilih antara dua choice tu kan, cikgu? Tak boleh, dia memang kena guna yang dia dah dapat ni. 135 tu. Mesti guna yang itu saja. Oh, maksudnya cikgu cara dia tu. Cara satu dan dua tu mereka boleh pilih. Boleh, dua-dua boleh. Okey, tapi boleh jawapannya guna. sama. Jawapannya sama juga. Sebab cikgu letakkan soalan ni yang sama, kita guna teknik yang berbeza. Jadi mana satu, dua-dua boleh guna. Cuma yang untuk 3 fingers tu sebenarnya lagi cepat lah. Cepat. Kalau kamu dah hafal tanda nada, memang cepat boleh jawab. Betul. Alright. So kita kira jarak di antara note ketiga ke note ke-5. Okey, 1, 2, 3. Setelah bergerak 3 semitone, dia berada pada note apa ni? Note apa? Ke mana boleh jawab? Note A. Note A. Okey, note A sekarang yang kita dah notasikan adalah note A. Jadi perlu letak apa-apa tak? Tidak. Tak perlu letak apa-apa tanda kromat. Jadi itu adalah jawapannya. Ini adalah teknik kiraan semitone. Jadi ada dua teknik yang cikgu dah kongsikan tadi, iaitu yang pertama 3 fingers, yang kedua adalah teknik kiraan semitone. Ada soalan tak untuk kawan-kawan kita ni? Boleh? Ada soalan setakat ini sebelum cikgu yang tanya anda selepas ni? Tak ada tak ada. Mereka masih faham, cikgu. Masih faham lagi kita ada soalan nanti ni kita tanya ni. Kita tengok nanti. Kita tengok faham ke tak faham. Okey. Alright, kita pergi kepada chord primer bagi major. Okey, apa itu chord primer? Chord primer dalam nada major adalah chord yang pertama, chord keempat dan chord kelima. Okey. 145 yang terbentuk daripada scale major tersebut. Okey, 145. Chord primer adalah chord 1, chord 4 dan chord 5. Alright. Kemudian cikgu bagi contoh lah. Kita ambil contoh C major. Okey, C major. Macam mana kita nak cari apa itu chord primer dalam C major? Macam mana? Yang pertama kita tengok, kita binakan scale dulu. Sebab sebelum ni kita dah belajar dah mesti nak bina scale. Jadi kita buat bina scale. Okey, untuk C major, apa tanda nada dia? Tak ada apa-apa. Okey, tak ada apa tanda. Jadi kita buat scale untuk C major. Jom kita buat C, D, E, F, G, A, B, C. Kita dah buat scale. Right? Apa yang kita perlu buat seterusnya adalah kita menjadikan dia triad. Bila jadi triad, kena tambah note apa tadi? Note ketiga dan kelima. Ketiga dan 5. Yes, 3 dan 5. Okey. So kita tambah note ketiga macam tadi. Awal-awal cikgu dah beritahu. Tip dia adalah bila kamu lihat note tu adalah berada di atas garis, automatically note ketiga, note kelima atas garis juga. Seperti tips dia. Terus atas garis. So, okey. Yang kedua pada ruang, terus pada ruang. Okey, kita just letak dia dalam satu secara menegak.
Alright? So cikgu letakkan semua untuk not ketiga dan kelima. Kemudian tadi kita dah tahu chord primer adalah chord 1, chord 4 dan juga chord 5. Ya. Sekarang cikgu nak tanyalah. Okey, kalau chord 1 ni, chord apa tu? C, E, G. Kamu boleh gunakan dua-dua teknik macam tadi. Teknik 3 fingers boleh, teknik semitone boleh. Kita tanya, C, E, G, apakah chord tersebut? Siapa Mas Dian? Mas Dian. C, E, G, chord apa Mas? C, E, G, C major. C, E, G, C major. Alright, betul? C, E, G adalah C major. Chord 1 adalah C major. Kita tengok pada chord 4. Kenapa ada chord 4? Kamu tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk yang keempat kita just ambil yang keempat lah. Ya. Terakhir yang terbentuk daripada scale pada not yang keempat. Okay. So yang keempat tu jadi apa Meijing? F, A, C. F, A, C. F, A, C, F major. F, A, C betul. F major. F, A, C adalah F major. Jadi chord yang keempat dalam C major adalah F major. Bagaimana pula dengan chord yang kelima? Dia tanya siapa Antasha. Okey, chord yang kelima G, B, D. Chord apa tu Antasha? G, B, D. G major. Yes, G major. Alright, betul, G major. Jadi untuk chord primer ni kita gunakan Roman numeral. Ni. Sebab itulah cikgu letak kat sini Roman numeral 1, 4, 5. Okey. Tetapi anda kena ingat untuk major kita gunakan Roman numeral yang besar, manakala untuk minor kita gunakan Roman numeral yang kecil. Jadi untuk ini chord primer just ingat chord primernya chord pertama adalah major, chord keempat major, chord kelima juga major. Itulah tip yang sangat penting. Okey, ini chord primer untuk chord major. Ya, Major betul. memang selalunya senang cikgu. Lepas ni kita tengok minor macam mana pula. Tapi Wani, kita nak dengarkan macam mana cikgu dah minta salah seorang murid kita hari ini untuk mainkan. Bila kita akan dengarkan macam mana bunyi chord primer dalam C major. Cikgu minta Chong. Wow, okey. Chong mungkin boleh bagi surprise dulu. Sebab sekarang ni kita nak berehat seketika. Dan lepas rehat ni baru kita nak tengok Chong bermain alat muzik. Amazing. Chong amazing. Amazing dulu. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek hari ini pendidikan muzik. Sekali lagi Wani nak pesan sebelum kita sambung pelajaran kita, anda di rumah untuk sentiasalah patuh SOP sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 ini dengan sentiasa bawalah hand sanitizer ni ke mana saja anda pergi, pakai pelitup muka dan paling penting jagalah penjarakan sosial. Okey? Alright cikgu, kita nak sambung dengan sesi kita. Kita dah belajar tadi chord primer major dan kita nak minta Meijing. Okey. Meijing just main untuk chord primer. Okey. Silakan. Okey, tu yang tadi yang Meijing main adalah chord C major, F major, G major dan balik kepada C major. Okey, sekali lagi Meijing. Alright. Okey, terima kasih Meijing. Ini adalah pergerakan chord primer bagi nada C major. Okey. Kita dapat bezakanlah bunyi major dengan bunyi minor memang berbeza. Okey, alright. Terima kasih Meijing. Terima kasih Meijing. Kita akan pergi kepada chord primer bagi minor. Tadi kita dah pergi major, sekarang kita pergi kepada chord minor. Chord primer bagi minor. Jadi sama juga chord primer bagi minor ialah chord 1, 4 dan 5 yang terbentuk daripada nada scale daripada minor lah. Alright. Okey, kita tengok. Cikgu bagi contoh adalah A minor. Okey, mula-mula kita akan notasikan scale. A minor tidak ada apa-apa tanda nada. Okey. So kita mulakan dengan A sehingga A untuk kita notasikan scale. Kenapa ada sharp pada not ketujuh itu? Cikgu nak tanya Antasha, kenapa tiba ada sharp? Kenapa ada sharp kat situ? Sebab dia minor harmonic. Yes, minor harmonic. Sebab tu dia ada sharp. Alright. So yang kedua cikgu letakkan terus triad, jadikan dia triad. Dua not seterusnya. Alright. Okey. Jadi kita dah lihat kat sini tadi Antasha kata dia adalah chord minor harmonic. Jadi not yang ketujuh
perlulah dinaikkan satu semitone. Jadi A, B, C, D, E, F, G. Jadi G tu diletakkan sharp sebab dia naik satu semitone. Jadi kat semua G adalah sharp. Tapi untuk chord primer bagi minor kita cuma ambil chord 1, chord 4 dan juga chord 5. Jadi chord 1 untuk minor adalah minor. Jadi A minor. A, C, E adalah minor. Manakala chord yang keempat adalah D minor. Dan chord yang kelima adalah major, E major. Jadi apa yang penting kat sini adalah kamu kena ingat chord primer bagi nada minor adalah 1 minor, 4 adalah minor, 5 adalah major. Oh, dah pandai lah awak ni. Okey, kita test kawan kita. Alright. Cikgu test yang minor lah. Okey, kita test siapa Kita test Mas Dian lah. Okey, Mas. Untuk nada D minor, apakah chord primer bagi nada D minor? Chord 1 dia apa? Chord 1 dia D minor. Ya, betul, D minor sebab kita kira D D, E, F, G, A, B, C, D. Okey, so chord 1 D minor, betul? Chord 4? G minor. Ya, betul, D, E, F, G. So chord 4 mesti minor. Jadi kamu just kira D, E, F, G. Dan kamu dah ingat tadi cikgu cakap, chord untuk chord primer bagi minor, chord keempat adalah minor. Jadi dia adalah G minor. Jadi chord yang kelima, Mas? A major. A major, betul. Sebab untuk chord kelima mesti major. Okey, so 5 besar. Jadi tadi cikgu minta untuk nada D minor, D, E, F, G, A. Jadi terus kita cakap dia adalah D major. Alright? D, F, G, A. A major, sorry. Okey. So itu boleh faham? Chord tadi, chord primer untuk major dan minor, boleh faham? Jadi kita dengarkan, Chong, sila mainkan chord primer bagi A minor. Okey, silakan, Chong. So Chong akan main A minor, kemudian pergi D minor, pergi E major, balik kepada A minor. Jadi kita dengarkan. Okey, silakan, Chong. Alright, sekali lagi. Chord primer ni Wani, kita dah boleh main lagu dah sebenarnya. Dah jadi dah tu. Betul. Kalau misalnya kamu belajar dengan lebih lagi menggunakan gitar dan sebagainya, dengan menggunakan chord primer sebenarnya kita dah boleh boleh jadi lagu dah boleh nyanyi. Betul. Dah banyak lagu yang memang gunakan chord primer, so kita boleh gunakan. Dan dalam satu lagu cikgu ada yang menggunakan 4 chord sahaja untuk mencipta satu buah lagu. Ya, betul tu Wani. Jadi kat situ betapa mudahnya nak cipta lagu. Kalau anda nak buat lagu sendiri, silakan. Kena kreatif lah. Ya, betul. Alright. Okey, jom kita masuk kepada soalan-soalan contoh. Alright, ni dah kita masuk pada soalan contoh. Okey, yang pertama, namakan chord berikut. Okey. Cikgu nak semua jawab lah, senang. Okey, semua jawab senang. Okey, chord yang pertama, namakan chord berikut. Bila kata namakan, kamu just namakan saja chord tu. A major ke, D minor ke, F major ke. Jadi kita jawab soalan yang pertama. Macam mana? Yang pertama, kamu kena pasti tanda nada. Jadi bila kita tengok kat sini, B flat adalah sama ada F major ataupun D minor. Okey, F major atau D minor. Jadi kita tengok pada note yang pertama. Note pertama adalah note F. Note F. Betul? Jadi jawapannya apa? Note pertama F. Jadi jawapan dia adalah F major. F major, betul. Jawapannya adalah F major. Semua dapat F major. Alright, yang kedua cikgu nak semua jawab. Okey, cikgu dah bagi soalan contoh yang pertama. Okey, yang kedua cuba jawab untuk yang kedua. Tengok pada tanda nada. Okey, F sharp, C sharp. Kita lihat adalah di antara D major atau B minor. Jadi kita tengok pada tanda nada, tengok pada note yang pertama, dia adalah note B. Jadi jawapan dia apa? Siapa boleh jawab? B minor. Yes, B minor. Jawapan dia adalah B minor. Okey? Ni soalan arah rendah. Jadi sebenarnya bila kita tengok, kalau betul-betul kuasai dah boleh jawab dah. Okey? Tapi ini antara tip yang cikgu boleh bagi, kamu tengok pada tanda nada dan kemudian kamu lihat pada note yang pertama. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Isikan tanda kromat pada chord berikut. B flat major tanpa tanda nada. Ini antara yang cikgu cakap tadi. Bila dikatakan tanpa tanda nada, perlu diletakkan tanda nada di mana? Hazman? Kalau tanpa tanda nada? Di sebelah note. Yes, di sebelah note. Kiri ke kanan?
Kiri. Kiri. Saja je kita tanya ni. Okey, sekarang adalah B flat major. Okey, kita boleh gunakan teknik three fingers pun boleh. Okey, macam tadi kita buat. Okey, kita gunakan. Tengok pada tanda nada. Cikgu nak semua jawab boleh tak? Okay. Just tulis. Tulis. Okey, isikan tanda kromat. Cuba isikan. Kita bagi dia 5 saat je, cukup tak? Okey, 5 saat. Okey, siapa yang ada jawapan boleh tunjuk jawapan. Okey, Meijing betul. Yang lain? Chong betul. Cikgu tak nampak. Okey, betul. Okey, Antasha betul. Okey. Hazman cuba tengok betul-betul. Okey, Alimi. Alimi? Oh, Alimi dia bagi whiteboard dia terus, cikgu. Besar whiteboard dia. Itu dia punya tu kena check dulu Alimi. Okey, Hazman dah betul. Okay, Alimi rasanya tersalah baris tu ya. Salah baris tu. Okey. So kita kena letakkan. Boleh Alimi? Okey, betul kan? Alright. Okey, kena pastikan tanda nada kedudukan tanda kromat tu adalah yang betul Jangan kadang-kadang mungkin kesilapan calon adalah meletakkan tanda nada di tempat yang salah. So sebab markah biasanya satu markah aja. Jadi kalau tersilap memang kita akan kehilangan markah kat situ. Jadi jawapannya adalah B flat D F. Okey, tadi betul lah kawan-kawan kita jawab. Kita pergi pada soalan seterusnya, lukiskan tanda nada pada kod berikut. Soalan ni perlukan kamu lukiskan tanda nada. Alright. Apakah tanda nada bagi E minor? Antasha. Tanda nada bagi E minor, apa dia Antasha? F sharp. F sharp, betul. Tanda nada bagi E minor adalah F sharp. Jadi kamu kena lukiskan tanda nada pada sebelah clef, okey? Iaitu F sharp. Jadi dalam soalan ini kadang-kadang kedudukan yang salah ditulis oleh calon dan itu akan menyebabkan markah itu kurang. Okey, alright. So kita akan pergi pada soalan seterusnya. Ini boleh faham Sebab ni soalan simple je ni. Okay? Sebab dia just lukiskan satu markah senang bagi diorang cikgu. Okey, kita ikut soalan seterusnya adalah penjarian. Berikut adalah penjarian kod pada keyboard. Namakan kod di atas. Okey, apakah kod ini? Apa yang anda boleh buat adalah lihat pada pitch yang pertama. Okey. Pitch apa tu? Not apa tu? Not apa tu? Not pertama apa? C. C. Okey, kamu yang untuk soalan ni lebih mudah gunakan semitone pun senang juga. Three fingers pun boleh juga. Okey, kita cuba buat. Okey. Ni adalah C. Kita cuba gerakkan, tengok berapa semitone. 1, 2, 3, 4. Okey, kalau 4, ia adalah formula untuk apa? Major ke minor? Siapa boleh jawab? Kalau jarak di antara not pertama ke ketiga adalah 4 semitone. Okey, Alimi apa dia? Major. Major. Ya, major. Jadi apa jawapan ni? C major. C major. Okey, kita dah bercek mesti jarak dia adalah 3 semitone. 1, 2, 3. Jadi betul jawapannya adalah C major. Okey. So ada soalan yang kita boleh gunakan cepat dengan kira semitone, depends, okey. Alright, seterusnya berikut adalah penjarian kod pada keyboard. Kat sini dia inginkan anda notasikan kod pada balok. Ini. Macam mana nak notasikan? Ni? Notasikan kod pada balok. Siapa nak bagi tahu macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Azman, macam mana Azman? Macam mana Azman nak buat? Okey. Kena pasti not pertama. Okey, kita tengok pada not pertama. Not pertama tu not apa Azman? Not pertama tu not apa? Not B. Okey, betul not B. Kalau ikut three fingers B, lepas tu B, C, D. Yes, D. Lepas tu E, F. Okey, so kita ambil 1, 3, 5. Kita terus notasikan 1, 3, 5. Okey, sebab kod memang 1, 3, 5. So kalau tadi kita dapat B untuk di atas garis, automatically kamu letak je not ketiga dan kelima atas garis. Okey. Kemudian apa kamu perlu buat adalah semak pitch pada keyboard. Yang pertama adalah not B. Betul tak pada balok? Betul. Yang kedua adalah not apa ni? Ni adalah not D. Ini adalah not D. Betul. Tapi untuk yang not yang terakhir, kita dah letak F. Tapi dia pada kunci hitam. Kunci hitam. Jadi kunci hitam ni kena letak apa? Kita kena letak sharp. Yes, letak sharp. Jadi itulah jawapannya. Okey? Boleh?
F sharp. F sharp. So B, D, F sharp. Ini adalah chord apa? Chord B. B apa? B major. Betul. B minor. B minor. Saja je kan. Nak tengok dia perasan tak je silap. Okay, B minor. Alright, kita pergi kepada soalan seterusnya. Notasikan chord D minor dengan tanda nada. Okey, dengan tanda nada, kena letak tanda nada di mana? Antasha? Dengan tanda nada. Kena letak dekat mana? Sebelah clef. Yes, sebelah clef. Apakah tanda nada bagi D minor? B flat. Yes, B flat. Kena cepat tu. Okey. Yang pertama kita letakkan tanda nada iaitu F major, D minor adalah B flat. Jadi kita letakkan B flat. Okey. Kemudian apa kita perlu buat? Terus letakkan 1, 3, 5. 3 fingers tu iaitu D. Kemudian F. Kemudian A. Jadi dah siap dah. Satu markah untuk tanda nada, satu markah untuk 135 yang anda lukis dengan betul. Dapat dua markah di situ. Markah. Senang kan? Okey, baik cikgu. Nampaknya kita dah buat beberapa soalan dengan mereka dan lepas ada lagi beberapa soalan ni cikgu. Ya, ada beberapa soalan lagi. Okey, tapi anda di rumah jangan ke mana-mana. Nampak tak muzik ni sebenarnya menarik kalau anda faham cara nak jawabnya. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam Pendidikan Muzik bersama dengan kita Cikgu Abidsa Yusof dan 6 murid dari SMK Desa Petaling Kuala Lumpur. Jadi kita dah sampai ke segmen yang terakhir dan kita nak teruskan dengan beberapa lagi buah soalan bersama dengan guru kita. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Alright, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, tengok soalan ni. Notasikan kod berikut berdasarkan tanda nada yang diberi. Okey. Soalan ni kod tricky sikit lah. Okey, kalau kita tengok kat sini, dah letak kat situ adalah nada minor dan kod kelima. Jadi apa anda perlu buat? Alright. Yang pertama, kita kena lihat pada tanda nada. Kena pasti tanda nada. Jadi tanda nada sekarang adalah B flat, E flat. Untuk B flat, E flat adalah sama ada B flat major ataupun G minor. Jadi yang mana satu? Okey. Soalan minta nada minor. Jadi kita kena refer kepada apa? G minor ke B flat major? Majing? G minor. Yes, G minor. Jadi ini adalah tanda nada bagi G minor. Dan soalan inginkan kod kelima dalam G minor. Jadi kod kelima dalam G minor adalah kod apa? Mas Dian? Kod kelima dalam G minor. D major. Okey, D major. G, A, B, C, D. Kod kelima adalah D. D major. Kenapa D major? Sebab tadi kita dah belajar untuk kod primer. Bagi nada major, minor, minor, major. Okey, so kod kelima adalah kod major. Jadi kita kena notasikan lah. Tadi kita dah kira daripada G, A, B, C, D. Notasikan not yang pertama iaitu D. Seterusnya, kita letakkan not ketiga dan kelima. Okey. Boleh faham yang lain? Okey. Boleh. Okey, boleh. Faham. Senang je ni. Cuma yang mungkin ada masalah bila dikatakan nada minor dan kod kelima. Mungkin macam confused. Apa ni? Jangan risau. Kita tengok pada kod primer yang dah dipelajari tadi. Terus cari apakah kod yang kelima dan terus notasikan kod tersebut. Okey? Soalan seterusnya. Ni soalan yang terakhir ni. Mana ni? Okey. Lengkapkan kod primer berikut berdasarkan tanda nada yang diberi. Okey, soalan last ni cikgu nak semua jawab lah. Jawab beramai-ramai. Jawab ramai, tulis. Kita akan cek. Okey. Sekarang ni, kita tengok tanda nada ni adalah tanda nada apa? Chong, tanda nada apa? F sharp. F sharp. Jadi F sharp adalah di antara apa dia? G major ataupun B kan. Ataupun G major, D, E, A, G major E. atau E minor. E minor. Okey, G major atau E minor. Panjang betul Alimi. Okey, G major ataupun E minor. Alright. Jadi kat sini, macam mana kita nak pastikan kita nak guna major atau minor? Siapa boleh jawab? Macam mana kita nak pastikan mana satu kita nak guna major ataupun minor? Kita tanya. Macam mana kita nak pastikan? Siapa boleh jawab? Tengok huruf Roman. Macam mana? Dia huruf besar ataupun huruf kecil.
Alamak, tak dengar lah. Suara Chong kita tak Suara dapat Chong dengar. tak dengar. Mungkin ada kawan lain nak Okey. bantu Dengar. Chong. Okey, dengar. Chong, cikgu boleh dengar. Kita kena tengok huruf Roman dia sama ada dia huruf besar ataupun. Ya, betul. Kita tengok Roman numeral dia. Okey, sekarang ni untuk Roman numeral, 1 besar, 4 besar, 5 besar. Jadi kalau 1 besar, 4 besar, 5 besar, dia adalah chord apa? Major ke minor? Chord primer untuk major atau minor? Major. Yes, major. Jadi ini adalah nada G major. Alright. So kita lihat pada Roman numeral. So bila dah kena pasti apakah nada bagi chord primer ini, kita cuma notasikan mengikut 3 fingers ataupun 1 3 5 yang tadilah. Okey. So yang pertama kita kena letak apa? Bagi diorang jawab. Cikgu bagi 10 saat boleh? Diorang jawab, cikgu nak check. 10 saat dari sekarang. Chord 1 apa dia? Chord 4 apa dia? Sebab dalam soalan dah bagi chord 5 tu. 5 dah bagi. 5 dah bagi. So kita nak tahu chord 1 dengan chord 4 apa dia? Tapi sebenarnya kalau mengikut Roman besar tu lebih mudah lah mereka nak tahu betul. apa yang perlu diletakkan kat dalam tu. So triknya kita tengok Roman numeral dia. So kita boleh tahu lah ini nada major atau nada minor. Yeah. Okey, boleh jawab? Siapa dah siap? Siapa dah siap boleh tunjuk, cikgu semak. Okey, Meijing dah siap. G, okey, betul. G, B, D dan juga C, E, G. Okey, Meijing betul. G major dan juga C. G Mas major, Dian C punya major. betul tak? Mas Dian. Okey, betul. Okey, kalau kamu tengok. Okey, Meijing boleh tunjuk tak Meijing? Kamu punya? Mas Dian tunjuk sekali. Mas Dian tunjuk sekali. Okey, Meijing dengan Mas Dian, dua-dua sebenarnya jawapannya betul. Cuma kedudukannya berbeza. Tapi jawapannya betul. Okey, sebab C, middle C pun C, E, G juga. Dan Mas Dian gunakan C yang berada pada ruang yang ketiga. Jadi dua jawapan betul. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Chong. Jadi semua sila tunjuk jawapan di depan kamera. Cikgu nak check. Okey, Hazman betul. Antasha betul. Okey. Dan Alimi. Okey, betul. Alright. Okey, tahniah semua. Tahniah semua. Alright. Jadi kita dah habis buat soalan ni. Kita dah habis buat soalan. Jadi untuk cikgu beritahu jawapan lah. Betul lah tadi mereka jawab. Bagus. Dah boleh dapat A+ lah semua cikgu. InsyaAllah. Okey, jadi sekarang kita nak minta cikgu untuk berikan rumusan yang secara ringkas je lah. Silakan Okey, cikgu. untuk topik pada hari ini, apa yang penting cikgu dah beritahu tadi. Yang pertama, kamu kena tahu tentang kata kunci iaitu dengan tanda nada ataupun tanpa tanda nada. Itu yang pertama. Seterusnya adalah dalam kita membina chord, yang cikgu telah kongsikan tadi adalah teknik iaitu 3 fingers ataupun teknik kiraan semitone. Jadi dua anda boleh gunakan. Terpulang pada anda yang mana kesesaan. Okey, dua-dua pun cara boleh digunakan dan mungkin ada cikgu di sekolah anda menggunakan cara yang lain pun boleh. Cikgu kongsikan dua cara ini dan juga tips cikgu apabila kita menotasikan not yang pertama, not ketiga, kelima automatically. Sekiranya not pertama tu di atas garisan, automatically not ketiga, kelima juga di atas garis. Dan sekiranya not pertama adalah pada ruang, not ketiga dan kelima juga pada ruang. Itu yang penting dalam chord. Seterusnya yang terakhir adalah kamu mesti ingat, okey, apakah chord primer bagi major dan juga bagi minor. Tadi cikgu dah sebut, untuk chord primer 1 besar, 4 besar, 5 besar. Okey, itu untuk chord primer bagi major. Manakala untuk chord primer bagi minor, 1 kecil, 4 kecil, 5 besar. Okey, kecil maksudnya minor lah, minor major. Okey, so ini perkara yang penting kamu kena ingat untuk menguasai bagi topik chord ini, Wani. Alright, itu saja daripada baik. Jadi itulah dia sesi pembelajaran kita hari ini bersama dengan guru kita, Cikgu Abidsa Yusof dan 6 murid dari SMK Desa Petaling Kuala Lumpur. Macam mana? Kali terakhir, kalau anda suka dengan kelas hari ini, tunjukkan thumbs up di depan kamera macam ini. Alright. Jadi terima kasih Cikgu Wani ucapkan dan terima kasih kita ucapkan kepada Lo Meijing, Mas Dian Syaputra, Muhammad Alimi, Wan Hazman Hilmi, Chong Zikian dan juga Antasha Tan. Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan berjaya mencapai cita-cita anda untuk menjadi ahli muzik, guru muzik dan sebagainya. Okey? Alright, jadi sekian saja dari saya Wani Kerry dalam subjek pendidikan muzik. Kita jumpa selepas ini dalam Sukses SPM 2021 untuk subjek pertanian. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ibu kepada Nurul Umairah binti Azrul Effendi dari SMK Datuk Haji Ahmad Said Batu Pulau Pinang.
kepada semua pelajar yang mengambil mata pelajaran pendidikan muzik SPM 2021, moga dapat membuat yang terbaik dengan penuh semangat. Ingat jasa dan pengorbanan kedua ibu bapa kita dan guru-guru, dan akhir kata, semoga kejayaan mengiringi kalian semua. InsyaAllah. Halo, saya ibu kepada anak kembar saya, Richwena dan Richwenda, yang bersekolah di SMK Taparuli Sabah. Sebagai ibu, saya selalu menyokong mereka. Pesanan saya untuk mereka, jangan berputus asa, jangan mudah mengalah kepada situasi, teruskan usaha. Ingat, ilmu sahaja yang menjamin kehidupan Anda. Saya percaya Anda boleh berjaya dalam SPM 2021.